Itu jadi tinggi lagi. Udah. Insyaallah. Baik. Insyaallah mudah-mudahan pengajian malam ini sama-sama membaca ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam syarahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya aku dan condong kepada apa yang kebawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wa istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal hassa 'ala wa du'a ila al-huda wa dalalatul khairi ibtigha'a liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Baik. Yang saya muliakan Fadil Bayi Imam. Seluruhnya saya muliakan Fadil Tuan Bilal. Seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat rahmatullah.
Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama lagi pada malam ini. Pembahasan kitab Sifat 20 kan, suatu pengenalan asas. Muka surat apa tu? Muka surat 86. Ha? 86, 89. Betul lah? 89. Betul. 89. Baik, kita lihat 89. Yang ada kitab boleh semak. Yang tak ada kitab dengar sahaja. Pasang telinga. Jangan tidur sudah. Kalau tidur pastikan anda dengar juga. Tidur tapi dengar juga. Ya, pasang telinga lah, insya-Allah. Baik. Jadi malam ini kita lihat, hari itu kita dah bahas berkenaan dengan pembagian sifat pada 4 bahagi, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ni dan juga sifat ma'nawiyah. Baik, malam ini kita sambung sedikit lagi berkenaan 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu ada 4 kategori. Surah 89. Pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itulah wujud. Jadi sifat nafsiyah ni dikatakan sebagai sifat zati. Sifat zati ataupun sifat subuti. Ada di muka surat 83 itu kita dah bincang. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan sifat zati ataupun subuti? Maksudnya dia merujuk pada diri dan zat itu sendiri. Dia merujuk pada diri dan zat diri sendiri. Mana zat Allah Ta'ala sendirilah. Dalam perkara ini merujuk pada zat Allah. Sebagai contoh atau perbandingan, contohlah bagi manusia umpamanya. Apabila disebut orang itu ada. Bila kita sebut seseorang itu ada. Ali ada, Abu ada, Ahmad ada. Bila kita sebut Ali ada, Ahmad ada, Ali hadir, kan, Ahmad hadir dalam kelas, Abu pun hadir dalam kelas, dia menunjukkan kepada batang tubuh orang itu. Dia menunjukkan pada batang tubuh orang itu hadirlah. Ali hadir, Abu hadir, Ahmad hadir, kan? Macam tu. Yang tak hadir itu mana tak wujud itu. Tak wujud. Yang di rumah macam tak wujud lah. Macam tu. Baik. Kalau tuan-tuan lihat muka surat 83 gitu kan. Disebut juga dengan sifat nafsiyah itu sebagai sifat zatiyah ataupun sifat subutiyah. Kenapa? Kerana dia merujuk kepada batang tubuh Allah Ta'ala itu sendirilah, pada diri Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tidak ada batang tubuh. Tapi merujuk kepada zat Allah, diri Allah Ta'ala itu sendiri. Macam saya cakap tadi lah. Mana Ali? Ali hadir Ustaz. Ali ada ni. Bila sebut Ali ada, mana menunjuk pada batang tubuh Ali itu. Baik Contoh sini kata Zaid. Zaid, apabila dikatakan Zaid ada dalam rumah, jadi akan terus membayangkan diri atau batang tubuh Zaid. Bukan nak cerita tentang kepandaian Zaid. Bukan nak cerita kecantikan Zaid. Bukan nak cerita kemahiran Zaid. Tetapi nak mencerita tentang batang tubuh Zaid yang hadir dalam majlis, yang hadir dalam rumah tersebut. Itulah dengan sifat wujud yang ada pada Allah. Bila kita kata wujud, Allah Ta'ala itu wujud, jadi membayangkan kepada zat Allah, batang tubuh. Tapi Allah Ta'ala tidak ada batang tubuh lah. Nak menunjukkan pada diri zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu. Itu kena faham. Jadi mana sifat yang wajib Allah Ta'ala? Pertama itulah sifat nafsiyah, itulah wujud. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wadaniyat,
wadaniyah. Wadaniyah. Bila kita sebut sifat salbiah, maksudnya kita menyatakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Bila sebut sifat salbiah maksudnya apa? Nafi. Berarti nafi kerana setiap sifatnya menafikan kekurangan. Bagi zat Allah Ta'ala ada sifat Allah Ta'ala. Contoh sifat salbiah, kidam. Bila sebut kitab, mana kidam sedia. Jadi kita menafikan Allah Ta'ala tu tidak sedia. Mana sedia apa? Sedia maksudnya tiada awal kepada wujud Allah. Tiada awal kepada wujud Allah. Jadi bila kita sebut sifat kidam merupakan sifat salbiah, jadi menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan. Yang hakikat sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita sebut sebabnya, mana kita menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan. Dia tidak ada permulaan pada wujudnya. Jadi katakan sifat salbiah. Kemudian bila kita sebut sifat baqa' kekal. Bila kita sebut sifat baqa', kita tinjau pula pada makna salbiah. Makna salbiah menafikan kerana setiap sifatnya menafikan kekurangan pada zat Allah Ta'ala tadi. Jadi bila kita sebut baqa' kekal, kan? Bila sebut baqa' mana menafikan Allah Ta'ala tak kekal lah. Menafikan dia tidak kekal. Kerana hakikat sebenarnya dia adalah kekal lah selama-lamanya. Kemudian muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat salbiah yang ketiga ialah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi bila kita sebut bersalahan Allah Ta'ala dengan bagi segala yang baru, mana kita menafikan dia ada persamaan. Dia ada persamaan bagi segala benda yang baru. Kemudian yang keempat, qiyamu ta'ala bin nafsih. Berdiri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya. Bila kita sebut diri Allah Ta'ala dengan sendirinya dan merujuk bahawa sifat qiyamu ta'ala bin nafsih ini adalah termasuk dalam kumpulan sifat salbiah, mana menafikan Allah Ta'ala itu berdiri dengan selainnya. Sebab apa? Kerana yang kita faham Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Macam kita berdiri hasil daripada kudrah iradah Allah Ta'ala yang dibagi pinjam pada kita lah. Baik, kemudian wadaniyah. Sifat yang kelima yang termasuk salbiah adalah wadaniyah, makna esa. Jadi bila disebut wadaniyah ni termasuk sifat salbiah, maknanya menafikan Allah Ta'ala itu adadun, berbilang-bilangan. Menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilangan. Sebab apa? Dia esa. Tidak perlu kepada bilang-bilangan. Sebab kalau berbilang-bilangan, samalah seperti makhluk. Makhluk berbilang-bilangan. Baik. Kemudian kita lihat pula yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia berbangsa wujudi. Kenapa? Bila sebut sifat ma'ani, apa makna ma'ani? Makna. Bila sebut ma'ani maksudnya makna. Makna disebahkan kepada makna. Disebahkan pada makna. Dan sifat ma'ani ini dia ada ta'aluk dia. Dia bukan sahaja dia ada makna, tetapi dia juga menempel kepada zat Allah Ta'ala. Dia juga menumpang. Sifat ma'ani ini dia menumpang pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya sifat kudrah. Sifat kudrah maknanya perkuasa. Sifat perkuasa ini menempel ataupun duduk menumpang kepada zat Allah Ta'ala. Sebabnya sifat ma'ani ini dia sifat-sifatnya termasuk dalam sifat yang berta'aluk. Maksud berta'aluk itu kan dia ada satu urusan tambahan. Amrul zaid anizat. Talabus sifat amrul zaid anizat. Menuntut sifat satu pekerjaan tambahan di atas zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kudrah, mana kudrah perkuasa. Dan sifat perkuasa ini, perkuasa adalah sifat wujudi. Dan sifat wujudi pun boleh katakan sebagai sifat zati jugalah.
Jadi sifat ma'ni boleh sifat dengan sifat lain. Maksudnya semua sifat ma'ni boleh bersifat dengan sifat nafsiah dan juga boleh bersifat dengan semua sifat salbiah. Contohnya kudrah, berkuasa. Kan? Kudrah qadim. Kudrah berkuasa adalah ada wujud. Kerana ada sifat wujud. Jadi sifat kudrah ni dia wujud disebabkan ada wujud juga. Tanpa wujud macam tidak ada sifat kudrah. Mana wujud itu yang pertama lah. Macam tu. Pertama daripada segi sebutan. Kan? Pertama daripada segi sebutan. Tapi kalau kita lihat kepada semua sifat-sifat Allah Ta'ala ni, kan, dia semua adalah sifat qadim. Cuma dari segi sebutan saja kita sebut wujud nombor satu. Wujud nombor satu, qidam nombor dua, kan, baqah nombor tiga. Sampailah yang 20 kaun Ta'ala mutakaliman. Itu dari segi sebutan. Sebutan memanglah kita sebut sesuatu. Kita tak boleh sebut serentak. Dalam sekali cakap, mana semua keluar. Sekali sebut, mana 20 sifat tu keluar sekaligus. Tidak. Dia mesti kita sebut satu. Sampailah pada 20 sifat. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya, kata ulama' tauhid, kan, tertib itu dia ada dua. Pertama tertib zikri, yang kedua tu tertib ta'akuli. Tertib zikri maknanya untuk memudahkan mengingatkan sesuatu benda. Jadi kita sebut satu-satu. Mana wujud nombor satu, qidam, baqah, mukhalafat ta'ala, kan, kudrah, hidayah, sampailah 20 dah. Jadi katakan tertib zikri. Yang kedua tertib ta'akuli. Tertib ta'akuli ini maknanya tertib daripada sudut akal ataupun logik. Untuk menunjukkan kaitan satu sifat dengan sifat yang lain. Macam tu. Tapi kalau segi semua sifat Allah Ta'ala itu, semua sifatnya sifat qadim. Sifat qadim bukan baharus. Kita ni semua sifat kita ada sifat baharu. Kita ni baharulah, kita makhluk lah. Yang kita Allah Ta'ala. Yang qadim ialah Allah Ta'ala sedia. Dan juga sifat-sifatnya adalah sifat yang sedia. Yang duduk pada Allah Ta'ala, kan? Macam tu. Mana dari segi sebutan, kita kena sebut satu-satu ikut urutan. Tapi segi logik akalnya, maknanya semua sifat sebenarnya sama je. Semua sifat tu ialah sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala je. Cuma ulama' susun wujud nombor satu, qidam nombor dua. Kan? Sampailah qaunuhu ta'ala mutakaliman, tu yang last sekali, sifat yang ke-20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita kembali kepada ma'ani tadi. Sifat ma'ani ada 7. Pertama kudrah, berkuasa. Kedua iradah, berkehendak. Ilmun, pengetahuan. Hayat, penghidup. Sama', pendengar. Basar, perlihat. Kalam, perkata. Kalam, perkata. Kenapa kita sebut Kenapa kita tak sebut berkata? Kita dah cakap gitu kan. Kenapa kita tak sebut berkata-kata? Kenapa kita tak sebut mendengar, melihat? Kita tak sebut menggunakan istilah kerana sifat ma'ni merupakan sifat yang banta makna. Dia bangsa makna, bukan fa'il, bukan perbuatan. Tapi bila sebut ma'nawiyah nanti, baru sifat perbuatan. Keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat, keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata, keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Baru sesuai kita terjemahkan berkuasa, melihat, mendengar. Makna dia dah termasuk dalam sifat perbuatan. Faham kan? Kita dah bahas hari itulah. Baik. Kemudian sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Baik, apa dikatakan sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ialah hal yang tetap bagi zat selama mana zat dikeranakan dengan suatu kerana. Maknanya disebabkan ada sifat ma'ani, maka ada sifat maknawiyah.
kita dah sebut sifat ma'ani. Ma'ani ialah sifat daripada sudut makna. Kemudian bila masuk sifat ma'nawiyah, makna sifat perbuatan Allah. Kadang Allah Ta'ala melihat, kadang Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi adanya sifat ma'ani itu disebabkan ada sifat ma'nawiyah. Mana lazim melazimin di antara satu sama lain. Jadi sifat ma'nawiyah ialah sifat ini melazimi zat dan beberapa makna yang lain. Ia adalah hal yang tetap pada zat selama mana zat ada zat dan dikeranakan dengan sesuatu kerana. Dikarenakan ada sifat ma'ani, maka ada sifat ma'na. Dikarenakan ada kudrah, maka adalah kaunuhu ta'ala qadirun. Faham kan? Disebabkan adanya iradah, maka adanya kaunuhu ta'ala muridun. Disebabkan adanya ada sifat basar melihat. Kan? Maka adanya kaunuhu ta'ala basirun. Kerana Allah Ta'ala itu yang melihat. Itu dikatakan sifat ma'nawiyah. Perkataan malazimi artinya sifat tak boleh bercerai atau tanggal daripada yang dilazimi. Ialah sifat ma'ni. Jika dikatakan keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, maksudnya yang mempunyai sifat berkuasa, maka lazimlah, wajiblah dia bersifat dengan sifat berkuasa. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Jadi disebabkan ada kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu qadiran, maka melazimi akan ada sifat ma'ni itu. Mana sifat ma'ni dengan ma'nawiyah adalah sifat yang lazim melazimi di antara satu sama lain. Cuma sifat ma'nawiyah adalah sifat af'al, sifat perbuatan. Sedangkan sifat ma'ni ialah sifat daripada sudut makna saja. Sudut makna bukan perbuatan ataupun hanya dari sudut sifat saja. Baik. Baik, cuba lihat bawah tu. Sifat ma'nawiyah juga disebut sebagai sifat haliyah. Hal keadaan ataupun ahwal. Begitu saya dah beritahu bahawa setiap sesuatu itu ada empat perkara. Pertama maujud. Yang paling atas maujud, ada. Yang bawah sekali makdum. Makdum tiada. Pertama maujud ada, kedua makdum. Antara maujud dengan makdum ada dua benda lagi. Pertama halun, yang kedua amrun iktibari. Dan halun ialah suatu keadaan antara ada dengan tiada. Antara ada dengan tiada. Maknanya duduk tengah. Mana antara tengah maujud dengan makdum itulah halun. Antara halun dengan makdum pula ada satu lagi, iaitulah amrun iktibari. Amrun iktibari maksudnya benda tu ada pada zihin, pada minda, tetapi tiada pada zahiriatnya. Segi zahir tak ada, tapi dari segi minda kita benda tu ada. Minda ada. Faham kan? Contohnya bulat. Bulat kan? Bulat pada bola lah. Kalau segi zahiriatnya dari segi minda kita ada benda bulat. Nampak bola tu bulat. Walaupun ada bola lonjong. Ada tak bola lonjong? Ada kan? Bola rebin. Bola rebin lonjong lah. Macam tu. Ada bola empat segi. Bola dadu. Itu bola apa tu? Itu buah dadu kan? Buah dadu dia bukan bola. Tapi biasa bola ni biasanya adalah bulat. Bentuk apa? Sphere. Sphere. Kan? Bulat lah. Maknanya bila kita nampak bola daripada sudut minda kita, setelah kita belajar kat sekolah dulu, cikgu cakap, oh bola tu bulat. Bola tu bulat. Kan? Mana memang dah diset dalam minda kita ni bola tu bulat. Asal nama bola mesti bulat. Kan? Bila dibagi bola pada kita, kita usik bola tu. Yang kita usik tu bola ke bulat? Atau yang kita usik tu kulit. Kulit getah campur dengan kulit. Yang kita usik tu apa? Yang kita usik tu ialah campuran tu lah. Campuran kulit, getah semua kan? Maka jadilah bola. Habis bulat ada tak? Ada tak bulat tu? Bulat ada.
Tapi yang bila kita usik, kita pegang bukan bulat, getah. Betul tak? Itu juga dengan kaki kita. Kalau kita usik kaki kita, mana kaki? Mana kaki? Cuba pegang kaki. Bila pegang tu, ini bukan kaki, tu kulit. Betul tak? Kita pegang tu kaki. Dia kata, bukan kaki, itu kulit. Kan? Setiap orang ada kulit. Badak. Itu dikatakan sebagai amrul i'tibari. Benda tu ada di segi, memang dalam mindset kita memang ada benda tu. Logik dia ada. Tapi bila kita pegang, itu bukan sebenarnya. Tapi ada tak? Dia ada. Baik. Baik, seterusnya. Okey, kita lihat bawah tu. Tambihun, mana tambih ialah peringatan. Ada kat atas tu dulu. Kat atas tu salbiah. Salbiah di situ di ujung tu dia kata tanzih ataupun takhiliyah. Mana sifat-sifat qidam, baqa, muhalabatu ta'ala, hawadis, qiyamu ta'ala binamsi udaniyah ini termasuk dalam tamzih, pembersihan ataupun takhiliyah, pengosongan. Mana menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat tasbih, kan, dan juga tajsim, mengosongkan minda kita daripada maknanya menyerupakan Allah Ta'ala itu dengan menyerupakan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu benda lah. Membentukkan Allah, tajsim, merupakan Allah. Kerana apa? Kerana hakikat sebenarnya Allah Ta'ala itu, hakikat Allah Ta'ala itu tidak ada rupa. Tidak ada rupa, kan? Baik, kalau kita lihat kepada pandangan daripada ulama, seorang ulama Al-Bantani, nama ulama tu Al-Jawi Al-Bantani, dia ada sebut Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia ada sebutkan dalam kitabnya, dia kata man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Barang siapa meninggalkan 4 kalimat, saya imannya sempurna. Syekh Nawawi Al-Bantani dia sebut, siapa meninggalkan 4 kalimat ni, insya-Allah iman dia sempurna. Pertama, kalimat pertama aina, di mana. Kedua, kaifa, bagaimana. Ketiga, mata, bila. Keempat, berapa. Kam, berapa. Fa in qala laka qail aina Allah. Fa jawabuhu laisa fi makanin wala yamuru alaihi zaman. Maka jika dikatakan orang bagi engkau, ada orang kata pada kita ataupun orang tanya kita, aina Allah. Aina Allah, di mana Allah? Maka apa kita nak jawab? Fa jawabuhu laisa fi makanin. Dia tiada pada suatu tempat. Mana dia tidak bertempat. Laisa fi makanin. Wala yamuru alaihi zaman. Dan dia tidak berkait dengan waktu. Dia tidak berkait, tidak terikat dengan waktu. Kita ni terikat dengan waktu. Dan kita bertempat. Sekarang kita duduk dalam surau. Waktu bila kita duduk surau? Sekarang lah. Maghrib ni lepas isyak. Kadang-kadang lewat isyak, kan. Kata pengajar kita ni. Tapi Allah Ta'ala tidak ada itu. Itu kalimat pertama. Aina Allah. Kemudian kalimat kedua. Kaifa, bagaimana. Wa in qala laka kaifa Allah. Dan jika ada orang berkata bagi kau, kaifa Allah, bagaimana Allah. Bagaimana Allah. Apa kita nak jawab? Faqul laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Itu jawapannya. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian wa in qala laka mata Allah. Dan jikalau dikata orang bagi kau, mata Allah. Bila Allah Ta'ala tu diciptakan. Bila dia diciptakan. Mana mata ni biasanya ada kait dengan masa lah. Satu benda yang kait masa. Mata. Bila? Bila Allah Ta'ala ni wujud? Bila dia punya penghabisannya? Apa kita nak jawab? Faqul lahu awwalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Maka kita jawab, dialah yang awal, tidak ada permulaan, dan dialah akhir bila intiha, tiada kesudahan. Dia yang awal tapi tak ada permulaan, dan dia yang terakhir tapi bila intiha, tiada kesudahan. Baik, kemudian soalan yang keempat,
Wa in qala laka qail kam Allah. Dan kalau dikatakan orang bagi kau, kam Allah, berapa Allah, berapa bilang-bilangan Allah. Fakul, maka jawab olehmu, lahu wahid, dianya wahid, wahid esa, dia adalah esa lah. La min killatin, tiada berkait dengan sedikit. Dia wahid, dia esa, tapi dia ada kait dengan sedikit. Macam makhluk ini, kan, makhluk ini dia berkait dengan, boleh kita katakan dia ni satu, dia satu, tapi berkait dengan sedikit lah. Sedikit ni biasanya jumlahnya sedikit, kan, gitu. Dan kata olehmu, qul huwallah wahad, kata olehmu Allah Ta'ala tu esa. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Allah Ta'ala, dia kata man taraka arba'a kalimat kamula imanhu. Siapa meninggalkan 4 kalimat ni, insya-Allah iman sempurna. Pertama tadi aina, di mana, kedua kaifa, bagaimana, tiga mata, bila, keempat kam, berapa, kan, macam itulah. Baik, kita kembali pada tadi. Tambihun, berhati-hati dalam perkara sifat. Keadaan yang boleh membawa kefakiran, kekafiran. Boleh tak kita menafikan sifat manusiah? Sebab ada orang kadang-kadang, buat apalah belajar sifat 20 ni, buang masa je. Tak ada zaman Nabi. Ada juga orang macam tu. Macam mana jawab tu? Cakap je lah, kau ni memang malis belajar. Macam tu je lah. Macam tu je lah. Kadang orang cakap macam tu, kan, tak ada lah sifat-sifat 20 ni, tak ada dulu Nabi, tak ada lah sifat 20 tu. Senang cakap itu. Kau ni sebenarnya malis belajar, tu je lah. Orang ngaji belajar, dia akan cari gaji, belajar, kaji, kan, macam tu. Kan, macam mana tu guru kita dulu, orang tua dulu belajar, kan, daripada kocik dia belajar, kan, 20 ni. Walaupun tak faham-faham, tu lain cerita lah. Tak faham lain cerita. Macam tu. Tapi yang penting belajar. Asalah dia malah belajar. Tahu daripada ni ada juga faham macam tu. Disebabkan dia hanya belajar sekolah biasa, lepas tu masuk universiti, buat ni, buat PhD, profesor dan sebagainya, sampai akhir dia kata tak wajib belajar sifat 20. Tak ada zaman Nabi dia tu sifat 20 ni. Sedangkan sifat 20 tu dalil ni Quran. Wujud ada dari Quran dia. Qidam adalah di Quran dia. Semua ada dari Quran. Jadi macam mana kita nak menafikan tak perlu belajar? Kan? Kudrah ada di Quran dia. Iradah ada di Quran dia. Sama pun ada di Quran, kan? Semua ada di Quran dia. Baik. Jadi keadaan yang boleh membawa pada kekafiran. Pertama, menafikan sifat manusiah kerana mengikut ijma' dan kaul yang rajih, mana kuat. Walaupun tidak wajib menghitungnya secara tafsil terperinci. Wajib beriman dengannya kerana dia termasuk dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman. Sifat manusiah itulah qaulu ta'ala qadiran, qaulu ta'ala muridan, qaulu hayyan. Wajib kita beriman benda tu ada kepada Allah Ta'ala lah. Habis tak ingat ustaz, kalau sebut satu-satu tunggang terbalik. Sebut satu-satu tunggang terbalik, yang depan ke belakang, ke belakang ke depan. Tak apalah. Yang penting wajib beriman. Rukun iman tu pun kadang ada tunggang terbalik. Cuba sebut rukun iman satu gang. Kotak yang depan ke belakang, belakang ke depan. Ya, dia yang dia ingat tu rukun yang pertama tu ingat, beriman pada Allah. Dia ingat dah. Pertama beriman pada Allah. Masuk yang kedua, ketiga, keempat tu, silap-silap beriman pada qada-qadar jatuh nombor 2. Beriman hari kiamat jatuh nombor 3. Jatuh nombor 3, kan. Dia tak boleh nak ingat dia punya nombor-nombornya. Tapi dia beriman tak? Dia beriman. Dia Islam. Rukun Islam tu juga. Kadang ada sebut rukun Islam tunggang terbalik. Dia ingat rukun Islam tu ingat. Tapi kalau tak ingat, lagi parah lah.
Itu hukum-hukumnya tembak dengan sapang gajah ya. Ku Islam tak ingat, ku iman tak ingat. Rukun nikah ingat tak? Ingat. Rukun nikah dia ingat. Sebab dia nak nikah tu. Ingat tak? Baik. Yang kedua, menafikan sifat salbiah dan sifat nafsiah dan salbiah, atau beritikat ia baharu atau keadaannya makhluk, atau dia syak sama ada ia qadim atau baharu, atau dia terhenti pada demikian. Kan? Ini boleh membawa pada kafir lah. Kan? Pertama tadi, dia menafikan sifat manuiyah. Dia kata Allah Ta'ala tak ada sifat manuiyah langsung. Ini boleh jadi kafir. Kedua, menafikan sifat salbiah dan nafsiah dan salbiah pun juga boleh jatuh kafir. Sedangkan benda itu adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau kita menafikan bilang-bilangan tu, susunan dia tak betul tu, tak kisahlah. Tak kisah susunan tersebut tak betul. Tapi jangan kita menafikan benda tu. Baik, kemudian keadaan yang boleh bawa fasik dan bidah pula. Menafikan sifat ma'ani seperti golongan Mu'tazilah yang menyatakan Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Berkenaan dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Walau bagaimanapun, jika menafikan sifat ma'ani dan menyabitkan lawannya, dia kafir lah. Kafir. Mu'tazilah dia beza sikit lah. Mu'tazilah dia tidak menafikan sifat ma'ani. Mu'tazilah dia tak menafikan sifat ma'ani. Dia kata sifat ma'ani ada. Cuma sifat ma'ani yang dipaham oleh golongan Mu'tazilah, Allah Ta'ala melihat dengan zat dia. Allah Ta'ala berkenan dengan zat dia. Sedangkan golongan sunnah telah pun bersepakat menyatakan Allah Ta'ala melihat dengan sifat sama, basar yang ada pada Allah. Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat dia, sifat kudrah yang ada pada Allah. Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat iradah yang ada pada Allah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Cuma golongan Mu'tazilah ni kita tak boleh katakan dia kafir. Kita hanya kata dia fasik saja. Fasik sajalah. Tapi kalau kita menafikan sifat ma'ani, kita menafikan sifat na'uyah, memang sifat ma'ani tak ada, na'uyah tak ada, semua tak ada. Ni boleh jadi kafir lah. Itu bahayanya statement orang yang kata tak wajib belajar sifat 20 tu. Bahayanya statement dia. Baik, seterusnya catatan ni belakang buat 90. Pertama, kumpulan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah bukanlah membicarakan tentang sifat Allah, tetapi lebih bicara tentang zat Allah. Bila kita cerita tentang sifat nafsiyah, kita cerita tentang sifat salbiyah, dia lebih cerita tentang zat Allah, bukan sifat dia. Sifat nafsiyah membicarakan tentang zat Allah Ta'ala, sama ada atau tidak. Sifat salbiyah membicarakan tentang sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sebagai contoh, sifat salbiyah bagi Zaid. Zaid ialah seorang lelaki, dia bukan seorang perempuan. Ada Zaid dah? Tengoklah kitab tu, ada tulis nama Zaid tu. Kursus 90. Sifat salbiyah bagi Zaid ialah Zaid bukan perempuan. Zaid bukan binatang. Zaid bukan pokok. Zaid tak boleh terbang. Kecuali dia naik kapal terbang lah. Semua perkataan ini bukanlah sifat tambahan bagi Zaid, tetapi ialah sifat yang tidak layak bagi Zaid. Jadi itu semua tadi, Zaid bukan perempuan, Zaid bukan binatang, Zaid bukan pokok, Zaid tak boleh terbang. Ini merupakan sifat-sifat yang tidak layak pada Zaid. Tidak layak Zaid itu katakan sifat salbiyah tu. Mana kita menafikan sifat-sifat tak layak bagi Zaid tu. Bukan maknanya sifat bukan perempuan, bukan binatang, bukan pokok ini bukan satu sifat tambahan kepada Zaid. Dia bukan satu sifat tambahan. Tapi kalau sifat ma'ani baru sifat tambahan. Yang
Kedua sifat nafsiyah dan sifat salbiyah tidak membawa sesuatu tambahan atau perkara baru kepada zat. Maksudnya yang kedua kumpulan sifat ma'ani. Kumpulan sifat ma'ani lah yang sebenarnya membicarakan tentang sifat Allah. Dia bicara tentang sifat Allah. Ma'ani berasal perkataan ma'nan. Perkataan ma'nan bermaksud sifat. Oleh itu ma'ani juga bermaksud sifat, iaitu sifat-sifat Allah. Sifatun, sifat-sifat Allah Ta'ala. Semua sifat ma'ani tujuh itu ada dirinya. Ada dirinya, mana wujudi. Semua sifat ma'ani benar-benar membawa sesuatu tambahan atau perkara baru pada zat. Tambahan itu ialah sifat. Sifat. Pada kudrah ialah sifat tambahan kepada zat Allah. Sifat tambahan yang ada pada zat Allah. Pertama zat Allah. Yang kedua zat Allah Ta'ala ni dia wujudi. Zat Allah Ta'ala dia mestilah wujud. Tak ada wujud, tak adalah berkuasa, betul tak? Bila tak ada wujud, tak ada sifat ma'ani. Maknanya wujud adalah satu benda yang sangat penting. Mesti ada wujud, mesti ada zat Allah Ta'ala, mestilah ada sifat wujud. Baru ada sifat ma'ani. Macam diri kita lah. Mesti ada batang tubuh diri kita dulu. Dah ada batang tubuh diri kita, barulah ada sifat-sifat yang lain. Oh, dia ni pemurah. Dia ni penderma. Dia ni rajin. Dia ni handsome. Dia ni handsome. Kan, dia ni kuat makan. Dia ni pelahap. Betul tak? Dia ni kaki sembang, kaki perempuan. Kan? Kaki cong. Kaki kita merang, ataupun yang baiklah, yang baik. Kaki masjid. Kan? Kaki tolong orang. Mana dia susah, dia pukul jam lalah pergi bantu. Dia tak boleh dengar susah. Dengar susah kan dia pukul lalah. Betul tak betul lain cerita. Pemurah. Jadi mesti ada batang tubuh orang tu dulu. Tak ada batang tubuhnya, macam mana ada? Mana ada sifat-sifat duduk kat situ? Mesti ada batang tubuh. Macam tu. Contoh paling mudah ialah warna hijau kan. Warna hijau pada dinding surau ini. Okay? Sebelum ada warna hijau, ada warna apa? Putih kan. Sebelum ada putih, warna apa yang ada? Simin lah kan. Campuran simin, air, tu tak? Campuran simin, campuran air, campuran tu macam lah. Kan? Lepas tu dibina, barulah ada dinding. Dan dinding tu biasanya warna putih, tu tak? Kelabu-kelabu lah. Lepas tu kita ada separuh yang cat warna putih dulu, selapis. Setelah ada kot, lepas tu letak warna lain kan? Warna hijau. Ataupun sebelum ni warna hijau tak? Warna lain kan? Jadi warna hijau tu duduk dia pada dinding itu. Maknanya mesti ada dinding dulu. Tak ada dinding, tak adalah warna hijau. Betul tak? Begitu juga dengan baju kita. Asal baju kita ni, adakah baju kita ni warna biru, kuning? Tak ada lagi kan? Asalnya biasanya warna putih lah baju. Asal gitu. Maknanya warna tu dia datang kemudian. Mesti ada benang dululah. Mesti ada kain, mesti ada benang dulu. Tak ada kain, tak ada benang, tak adalah warna tu. Kenapa? Warna ni datang kemudian. Duduk dia pada kain itu. Betul tak? Begitu juga dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada sifat-sifat ma'ani. Yang ketiga, kumpulan sifat manawiyah adalah untuk menunjukkan sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala, bukan bercerai ataupun terasing daripada zat Allah. Tugas sifat manawiyah ini adalah seperti hubungan irtibat yang melekat sifat ma'ani dengan zat Allah Ta'ala. Itu sifat manawiyah. Jadi sifat manawiyah ini menunjukkan kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani tadi pula dia tidak bercerai tanggal dengan zat Allah. Dan sifat ma'nawiyah ini ialah sifat af'al, perbuatan.
sifat perbuatan Allah. Gitu. Boleh kan? Boleh. Cukup. Cukup akan datang kita masuk tajuk yang seterusnya, pengertian, huraian dan dalil ataupun burhanun bagi setiap 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita nombor 1 tu ada bawah. Bawah tu disebut tentang tertib tadi. Tertib zikri, tertib ta'akuli tu ada sebut. Kenapa disebut wujud dulu? Wujud kita bakar. Kenapa sebut wujud dulu? Kenapa tak sebut lain dulu kan? Dia ada susunan daripada sebutan, ada susunan hanya daripada bentuk logik akal aja. Tapi kalau ikutkan, semua sifat tu adalah sifat qadim, sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, semua sifat-sifat tu. Tapi wujud logik kita letak nombor 1. Tak, daripada segi akal kita, logik kita letak wujud nombor 1. Kenapa? Tak ada wujud, tak adalah sifat lain. Betul tak? Mesti wujud letak tu. Tapi kalau ada segi, daripada segi orang kata kekodiman sifat tadi, semua sifat tu sifat kodim yang berdiri pada zat Allah. Tidak ada beza pun antara sama lain pun, tak ada beza pun. Semua sifat kodim Allah Ta'ala. Baik. Jadi ulama tauhid kemudian menyenaraikan seperti yang kita hafal sekarang ini. Dia kata ulama usuluddin atau tauhid kemudian menyenaraikan seperti yang kita hafal sekarang ini dengan tertib zikri untuk memudahkan mengingatkan satu persatu, kerana tak mungkin untuk menyebutkan kesemua sifat 20 dengan sekali sebutan. Tak mungkin kita nak sebut sekali semua masuk. Kemudian yang kedua, tertib logik ta'akuli, menunjukkan kaitan satu sifat dengan satu sifat yang lain, yang mana yang lebih aula disebut dahululah. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'un. Cukup sekadar tu perbincangan kita. Saya buka soalan kalau ada soalan. Baca tu pada. Nabiya. Jadi dia bukan mengamalkan. Dia bukan makna kita kena mengamalkan, tidak. Kita kena faham. Kita kena faham itu sifat yang ada pada Allah. Sebab kita sebab Allah. Dia hanya dalam bentuk pemahaman. Etikad kita lah. Pahamanan dan juga etikad kita. Dia bukan bentuk amalan. Macam kalau kita belajar fiqh ke, kalau kita belajar akhlak ke, adab ke, itu baru amalan. Itu baru amalan. Ini etikad. Etikad kita, pegangan kita, pemahaman kita. Macam mana? Di mana keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Dia nak cerita tentang perbuatan Allah lah. Af'al dia, perbuatan Allah Ta'ala. Kalau makna ini hanya daripada sudut makna je. Dan dia merupakan sifat yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Boleh? Macam itulah. Macam mana cerita lagi? Kayak itu. Kan? Sebab kita belajar tauhid ni memang bab akidah. Akidah tauhid. Cuma perbuatan kita tadi jangan bercanggah dengan perbuatan dengan apa yang kita dekat tu. Contohnya kita mengesahkan Allah. Dalam etikad kita, kita mengesahkan Allah. Tapi segi perbuatan kita bercanggah dengan apa yang etikad. Apa yang tak baru tak betul. Kita etikadkan Allah Ta'ala Esa, kita etikadkan Muhammad itu Rasulullah, kita etikad kiamat itu adalah benda yang benar.
kita bertekadkan alam kubur ialah alam yang benar, alam barzakh kan, soal jawab dalam kubur. Kita tekadkan begitu. Tapi zahiriatnya pula menentang pula. Berlawanan pula apa ni kita tekadkan tadi. Tu barulah tak betul. Bercanggah lah dia. Boleh? Macam itulah. Dia tak belajar tu, tak belajar macam mana? Kalau dia kata dia bertekadkan tak wajib belajar. Tak wajib belajar ni lah. Bid'ah. Kan? Boleh jatuh kafir lah. Kafir lah dia. Kan? Sedangkan sifat 20 ni semua sifat Allah Ta'ala dan semua ada dalil dia. Dalil Quran ada, hadis ada kan. Takkan ulama susun benda tu main-main susun, tak ada kan. Mesti susun betul-betul. Syekh Daud Patani dan ulama-ulama ni pun banyak yang taraf wali Allah, yang karang kitab Quras. Contohnya Syekh Daud Patani kan. Pernah dengar kan Syekh Daud Patani? Syekh Daud Patani yang karang kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli itu kitab Jawi itu bukan yang tebal sangat pun. Tak ada tebal sangat pun kitab dia. Nipis je kitab Jawi dia. Tapi dia punya pengarang dia tu, Syekh Daud Patani itu wali Allah. Dia wali. Dia lahir di Patani, mengaji di Aceh 2 tahun, mengaji Mekah 30 tahun. Ngaji Mekah 30 tahun, lepas tu ngaji di Madinah 5 tahun. Dia meninggal di Taif. Dia meninggal di Taif. 35 tahun dia belajar. Orang Patani lah, Thailand lah. Sama dengan macam Syekh Nawawi Al-Bantani kan. Kata apa lagi ulama-ulama kita ni. Tok Kenali. Dah dengar kan orang Tok Kenali kan. Ulama-ulama besar. Kadang dia orang karang kitab. Tak ada pun kitab yang tebal-tebal karang dia. Nipis-nipis je. Tapi taraf dia orang ni wali Allah. Dan kitabnya tu masih diguna pakai. Walaupun orang tu dah meninggal 20 tahun dah meninggal. 20 tahun dah meninggal, tapi kitabnya masih diguna pakai lagi oleh guru, ustaz mengajar di masjid, surau dan sebagainya kan. Dan bukan saja kitab mereka diajar, malah ditahqiqkan kitab tu lagi lah. Oleh ustaz yang kemudian ni ditahqiqkan, dikuatkan lagi pula. Dimasukkan dari sumber-sumber dari dia Quran, hadis dimasuk, ditambahkan lagi kitab ni. Itu. Syekh Daud Patani itu dia orang Patani kan. Ada diceritakan ada orang dia tengah mengajar, lepas tu ada orang lemas di laut, tapi tak sebut laut mana. Masa dia mengajar, masa tu juga dia pergi selamatkan orang tu. Dia ada di 2 tempat. Satu ketika mengajar, satu lagi tengah selamat orang kat laut. Di 2 tempat. Kan? Kemudian ada masa pula dia balik ke Patani. Masa tu dia berada di Mekah. Dia masih di Mekah masa tu. Tapi dalam masa sama orang jumpa dia di Patani. Dia beli buah durian. Dia suka makan durian. Dia balik Patani beli buah durian, makan durian. Tapi dalam masa sama dia berada di Mekah. Di 2 tempat. Itu kelebihan dia kan. Itulah. Tujuan kita lah. Janganlah kita memperlekeh-lekehkan. Kau tak nak belajar, diamlah. Jangan kita nak perlekeh-lekehkan macam tu. Kita nak perlekehkan ulama-ulama dulu kan. Sebab kita punya mak ayah kita pun kadang-kadang berguru dengan tok-tok yang lama kan. Masalah yang ada zaman-zaman sekarang itulah. Dia suka membinaahkan tu, binaahkan ni, semua binaah. Talil binaah, tu binaah, baca Quran, kata kubur binaah, semua binaah. Kan semua binaah boleh, tapi boleh tak binaah. Habis semua binaah. Wallahu alam. Insyaallah.
saja perbincangan kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa alam taqabbala asal halal barakatul kasir. Wasiyana fatai ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tarana wa ala arifin. Allahumma faqina bidin Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Qabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.